So kita kena berfungsi. Tengok dekat dalam pejabat kita, ada orang cuti. Kau cuti? Aduh mak, berapa hari kau cuti? Kau ni cuti lama sangat. Susahlah kau tak ada. Susah nak dengar ayat macam tu. Ada orang tu, dia cuti. Eloklah dia cuti tu. Kalau dia ada susah dia tu. Tak perlu tunjuk orang lain. Yang bercakap tu kau lah tu. Perangai memang gemar menyebut nama orang lain. Tak tahu pasal. Contoh kan, kalau datang khusus kan, datang khusus. Kenapa nak penuh kata duduk belakang dulu? Apa pasal? Wah, depan banyak kosong. Apa pasal nak duduk belakang? Lepas tu cakap, saya dah lama lah nak jumpa Ustaz. Apa pasal kau duduk belakang? Mata dah labu tau kan? Dah bersatu ngau tengok sana. Bukannya keluar kat skrin pun. Contoh lah. Kita tahu. Lepas tu marah anak. Kau pasal dalam kelas duduk belakang. Macam mana kau nak fokus? Sebab abah dia tahu. Abah dia duduk belakang macam mana? Nampak tak? Nampak tak? Ya tu cakap. Sebangang mana pun mak ayah tu, dia nak anak dia pandai. Kan? Tapi kalau mak ayah dia pandai, dia akan jadi contoh terbaik supaya anak dia pun jadi pandai. Tak terasa dah tuan-tuan. Dia tak beralih tempat duduk dah. Saya bagi contoh ni. Kan? Dia takkan terasa. Sebab dia memang prinsip dia macam tu. Ini prinsip. Kita akan kekal di tempat yang sama. Kan? Jadi, bila kita sebut tentang tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dif kehormat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama. Saya kena masuk terus start pukul 2 kan, sebab janjinya ceramah pukul 2 sampai pukul 4 kan, tapi saya akan habiskan awal sikit untuk bagi ruang untuk ambil gambar dan sebagainya kan. Tapi macam itulah, kalau saya tak masuk tadi memang dia lepak kat luar tu tadi, elok berburak macam tak ada apa kan. Tak apa menterdarah apa sampai pukul 2 kan, copet lah makan. Orang lain dah masuk dah, tunggu apa lagi kan. Yang bersalam dengan saya pun menasi pun kat mulut gitu macam tu kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, alhamdulillah syukur sangat-sangat kan hari ini bersama dengan Teras hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya, sahabat saya. Hari ini tak tahu kan, memang ceramah saya juga reunion dengan tim-tim UiTM London Lalu Gajah Melaka. Pagi tadi dah jumpa seorang di Jabatan Immigration KL. Hari ini jumpa dekat Teras pula. Malam ni memang pergi tempat dia lah. Malam ni kat Melaka. Sebab saya kena shoot cepat lah kan. Jadi terima kasih banyak. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi kalau ada orang bagi pantun, kita kenalah jawab kan? Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak dirandungkan. Jadi bila pantun tadi, indah berbalam si awan petang, berarak di celah pupuh nara. Kau bayangkan tu, punya tinggi pokok tu, sampai kan awan tu boleh barak kat celah pokok tu. Kan membohong pantun tu kan, macam tu kan, macam mana tu kan. Jadi saya ni memang tu okey. Saya pernah jumpa dulu dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau naik kereta memang kau jumpa Kuantan dulu, tak ada mana kau singgah Lipis, bohong juga tu kan. Cuba kita tengok kan, mana macam mana kau ikut jalan mana kan. Yang seorang tu lagi pula daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, jalan mana dia ikut kan, agak-agak lah kan. Jadi pijak galah sambil berlari kan. Rupanya hujung sudahlah patah, banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu kan.
barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Itu sebab hari ini cerita tentang kualiti kerja, kerja elok, benda yang patut, nilai-nilai yang kena ada. Nilai yang kena ada supaya kita tidak, orang kata, tidak memalukan organisasi kita, kan? Kita janji, dia ada kan, kalau kita tengok apakah objektif, visi dan misi organisasi kita, kan? Ada kan? Waktu mesyuarat, waktu khusus seminar, kan, team building, dia buat penetapan, nak letakkan benda tu, berbincangan berminggu-minggu kadang baru dapat objektif, visi dan misi. Sekarang saya pilih seorang untuk sebut objektif organisasi ni apa. Dah semua tunduk dah, semua takut kalau tunjuk. Sebab tu saya cakap kan, saya baca saja ya test tu kan. Sebab apa? Kadang dia tahu letak, ditampal letak dalam lift kat luar bangunan, kat bangunan. Kita tak pernah tahu. Itu sebabnya kalau buat objektif, visi dan misi ni tak boleh syok sendiri. Dia mesti semua tahu dan share benda yang sama. Itu sebabnya organisasi korporat yang besar-besar, dia tak letak panjang bagi memastikan akan dapat menyampaikan perkhidmatan yang berkesan, bermutu, bla 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 bla. Tak ada dah. Itu kau berburak tu. Kan, kalau kita nak tengok contohnya macam Nike kan, just do it kan, impossible is nothing, dia kata. Macam Toyota apa, moving forward. Macam tu lah. Itu betul, semua share benda yang sama. Share benda yang sama. Macam tu juga kita kan, kita kena faham matlamat organisasi kita. Nak berjaya dalam hidup bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Kita bekerja ni, kerja yang bagus kan, teras ekonomi, apa nama, teraju ekonomi. Teraju ekonomi asnaf. Jadi makna kata matlamat itu baik dah. Kan kita tahu lebih kurang kita agak dia nak bantulah untuk bagi nilai tambah, jadi orang kata pemangkin supaya golongan asnaf ni boleh ke depan, boleh mengubah diri dia keluar daripada kelompok yang lama. Tapi kalau kita sebagai pembawa dasar, kita sendiri ada kualiti yang bermasalah, maka dia akan efek juga di entire sistem. Kan? Sebab institusi ni, institusi kerja, institusi kerja ni disebut institusi kerana disebut sebagai institusi kerana maksud itu sendiri adalah merupakan struktur mekanisme bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang sekali lagi belum tentu sama bunyi tu. Kan? Institusi maksudnya struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua kena main peranan. Contoh kalau kita sebut institusi keluarga. Kan, institusi keluarga. Suami, isteri, anak-anak semua tu dalam institusi. Consist of suami, isteri, anak-anak. Kalau ada mak dia dalam rumah tu pun consist sebagai salah satu daripada organisasi, ahli organisasi yang membentuk institusi tu. Kalau ada yang tak function, contoh, suami tak berperanan, isteri je kerja. Yang lelaki mengangkang kat rumah tak baik kojok. Yang anak pun menyusahkannya, anak tak membantu. Maka dia tidak dinamakan institusi. Yang tu yang duduk rumah tak kerja tu bukan lelaki kau ke? Jadi dia hanya ahli keluarga saja. Dia bukannya institusi. Sebab ada yang tak function. So kita kena berfungsi. Tengok dekat dalam pejabat kita, ada orang cuti. Kau cuti? Aduh mak, berapa hari kau cuti? Kau ni cuti lama sangat. Susah lah kau tak ada. Susah nak dengar ayat macam tu. Ada orang tu, dia cuti. Eloklah dia cuti tu. Kalau dia ada susah, dia kata. Kan? Tak perlu tunjuk orang lain. Yang bercakap tu kau lah tu. Kan? Perangai memang gemar menyebut nama orang lain. Tak tahu pasal. Kan? Contoh kan, kalau datang khusus kan, datang khusus. Kenapa nak penuh kat tempat duduk belakang dulu? Apa pasal? Wah, depan banyak kosong. Apa pasal nak duduk belakang? Lepas tu cakap, saya dah lama lah nak jumpa Ustaz. Apa pasal kau duduk belakang? Mata dah lah buta. Kan? Dah bersatu ngau tengok, bukannya keluar kat skrin pun. Contoh lah. Kita tahu, lepas tu marah anak. Kau pasal dalam kelas duduk belakang, macam mana kau nak fokus? Sebab abah dia tahu. Abah dia duduk belakang macam mana? Nampak tak? Nampak tak? Ya, tu cakap. Sebangang mana pun mak ayah tu, dia nak anak dia pandai. Kan? Tapi kalau mak ayah dia pandai, dia akan jadi contoh terbaik supaya anak dia pun jadi pandai. Tak terasa dah tuan-tuan. Dia tak beralih tempat duduk dia. Saya bagi contoh ni. Kan? Dia takkan terasa. Sebab dia memang prinsip dia macam tu. Ini prinsip. Kita akan kekal di tempat yang sama. Dia kata, kan? Jadi, bila kita sebut tentang tadi prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba. Saya dengan sahabat saya ni, kita sama-sama dulu. Dalam diploma. Saya diploma public admin kan. Sama-sama. Dia pun dalam, dulu bisnes ke?
Banking. Banking. Jadi dulu kami ni tengok macam lah budak-budak ya kan, kena ragging 2 minggu, kena botak kepala kan, kena dengan senior-senior tahu peti keinsafan tidur bawah katil, kotak keinsafan duduk bawah meja study kan, kena tiup lampu elektrik sampai padam. Bayangkan tu kita orang gaduh dulu kan. Tapi budak sekarang mana boleh, usik sikit pun tak boleh. Budak sekarang tak boleh. Kita orang kena lepas 2-3 minggu kita baikkan senior. Tapi bila fikir-fikir baik lah, benda tu dah 20 tahun dah. Dah lebih 20 tahun benda tu berlalu. Dan hari ni tengok sahabat saya dah duduk dah dekat sofa yang mahal kat depan ni, menunjukkan besarnya tanggungjawab yang duduk kat depan ni. Jadi saya sebab tak sanggup dengan tanggungjawab tu, yang saya cepat-cepat naik atas tu. Jadi itu sebab saya berdiri ke atas. Saya kurang sikit tanggungjawab kan. Saya punya bercakap je. Tapi tanggungjawab yang bercakap ni pun berat punya. Sebab bukan semua orang yang bercakap ni boleh buat apa yang dia cakap kan. Termasuk saya bukan cakap orang, termasuk saya. Kadang bukan senang. Kita share bukan nak ngajar sangat, tapi peringatan untuk diri kita juga. Itu pertama. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba kan. Hari ni masing-masing anak dah berapa dah? 5. Steady. Balik-balik kerja tu 5. Belum betul-betul lagi tu kan. Kalau bersungguh sikit mau 10 tu kan. Dan kemudian yang kedua yang kena ada untuk berjaya, komitmen kena ada. Tak ada komitmen kita tak akan berjaya. Tak akan berjaya. Pagi tadi dah cerita tentang integriti. Siapa yang sampaikan pagi tadi? Daripada mana? Dia daripada SPRM. SPRM. Okey, daripada SPRM cerita pasal integriti. Saya pun pernah tu bagi ceramah dekat SPRM. Saya pun heran. Saya diminta ceramah integriti kat SPRM. Patut kau ceramah kat aku tajuk ni, kata. Tapi dia kata dukun kampung sendiri tak laku, dia kena pergi tempat lain boleh laku kan. Tapi itulah saya pun share je lah kan. Integriti ni berasal pada perkataan integer. Saya tak tahu pagi tadi dah share belum. Integer iaitu bermaksud kekukuhan dan keutuhan struktur binaan merujuk kepada struktur binaan engineering kejuruteraan. Itu sebab satu bangunan tu dianggap sebagai organisasi. So kalau tak kukuh struktur dia boleh runtuh bila masa. Itu sebab yang berlaku pada banyak jabatan-jabatan diwujudkan. Teras ni baru berapa tahun saya ingat, 12 tahun kan. 12 tahun, bayangkan dalam kementerian-kementerian tu dia boleh buang agensi-agensi bawah dia, tutup, dia mergekan dengan jabatan ni, jadi tak relevan kononnya. Sebab apa? Kadang-kadang orang mencari kelemahan kita dalam sistem kita. Struktur kita ni problem. Rasuah lah, itulah, ketirisan lah, peruntukan disalahguna lah kan? Dan sebagainya. Jadi benda-benda ni memang berlaku. Dan benda tu menyebabkan organisasi tu boleh runtuh tiba-tiba. Itu sebabnya kalau tengok maksud definisi integriti itu sendiri, membawa maksud dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, membawa maksud kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan. 4 tu. So segala benda-benda baik adalah integriti. Semua benda baik integriti. Tak ada benda tak baik tu integriti. Datang awal integriti, pakaian kemas integriti. Kan? Makna tak pecah amanah, itu semua adalah integriti. Dan rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW pun pernah pesan. Dia beritahu apa? Sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan 3 perkara pada baik, teliti dan sempurna. So maknanya teras pun kena macam tu, baik, teliti dan sempurna. Tapi ayat kita masalahnya kita dikaitkan yang cerita komitmen tadi kan. Orang Melayu dikaitkan. Melayu mah macam tu. Kalau lambat, Melayu, janji Melayu. Macam tu lah Melayu. Kan? Makan selama-lama, lambek nak masuk tempat ceramah. Kan? Samsul debat, berkerja ni nak kerja aku dua kan. Dia relax lagi kan? Contohlah kan. Tak, saya tak cakap orang sini ni tempat lain. Kan? Jadi kan. Kan? Jadi mana kata dia punya gaya ukur dia, penceramah belum sampai jangan masuk lu, lag. Belum lagi, dia pun tak sampai lagi. Mau masuk buat apa? Contoh kan. Melayu dia akan sebut. Melayu biasa tu, minum nampak tu. Yang minum semua Melayu. Kan kat Vista Alam tu Melayu je, minum. Name tag besar, nombor plate kereta, memang kerja kerajaan. Kan dah tahu dah kan. Siap name tag pun tak buka lagi. Orang tahu dia kerja government. Orang tahu dia, orang kaitkan Melayu. Tapi Nabi bagi standard apa tadi? Kan? Nabi bagi standard
Integriti itu Nabi dah bagi gambaran dah. Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Jadi makna kata, betul ke tak betul Melayu macam tu? Betul ke tak betul Melayu tu macam tu? Sampai akan ada orang pendatang ni yang datang cari rezeki kat negara kita, boleh cakap orang Melayu ni pemalas, cakap orang Melayu ni apa macam-macam. Kan? Betul ke tak betul? Mungkin betul, sebab Melayu yang Kemboja tu pun ada yang pemalas. Sebab Kemboja pun Melayu, dia pun Melayu. Mungkin betul, tetapi bila Melayu campur nilai tambah yang ada dalam diri kita itu Islam, tak sepatutnya ada macam tu. Faham tak? Maknanya kalau Melayu macam tu, maknanya Islam tak ada dalam diri dia. Asbol, asal boleh, main-main, kan, tak siap kerja, lambat, jadilah, janji ada. Ayat dia tu, janji tu ayat Melayu. Tapi bila ada Islam, mesti baik, teliti dan sempurna. Tu maksud dia. Kalau buat projek rumah panggil kontraktor, apa? Sengit bumbung Melayu macam tu lah. Ayat kan? Bocor apa benda kau buat ni, sengit-sengit ni, apa benda longkang macam ni kontraktor Melayu. Saya memang mengalami benda tu dengan kontraktor ni. Kan? Buat rumah, buat awning, bumbung depan. Apa tu lubang-lubang tu? Oh, nanti kita apa terus grip, terus kita skrukan aja. Oh, ya ke? Sekali pasang tiang dengan lubang tak selari. Oh, itulah macam mana bila lari sikit lah. Dia pun tutup lubang tadi dengan skru je. Lepas tu yang ni dia buat lubang baru. Jadi bila hujan lebat apa jadi? Menitik-nitik lah yang kat skru tadi. Bayangkan, sakit tak hati? Bayarkan sikit-sikit kan. Lepas tu gutter laluan air dia pasang laluan air. Hujan nak, kebetulan hujan. Oh, terbaiklah kita boleh test tengok gutter macam mana, okey tak okey. Gila, magic. Air tak turun. Air tak keluar ni. Macam mana? Apa jenis gutter kau pakai ni? Dahsyat, steady serap air ke apa? Tinjau-tinjau kat atas, bertakung tengah tu. Bertakung sebab dia tak guna penimbang air tu supaya condongkan sikit, barulah air tu boleh turun. Kau patut guna penimbang air tu, sengitkan sikit barulah air turun. Takkan pencamah ajar kontraktor. Oh, tak apa, ni kecilnya hal. Tu Melayu kat tu, pandai cakap. Kecilnya hal, tak ada hal. Dia tebuk tengah, dia hantar rumah jiran. Kau ajar tak kau ajar? Pandai-pandai lah cerita dengan orang sebelah tu. Tak kau, saya kata. Kau betul kan balik? Saya kata. Saya cakap, kau tengok rumah Cina depan tu. Kebetulan ada rumah sahabat bahasa Cina tu. Tengok rumah dia. Ada tak dia tebuk ke tengah? Tak ada kan? Semua hujung dengan hujung, depan dengan belakang. Macam mana dia tak ada buat macam kau tebuk tengah? Kau ambil penimbang air tu, condongkan sikit. Okey. Dah macam gelongsor. Dia buat macam gelongsor. Orang memang turun, nampak lah air tu turun dah. Itulah dia. Akhirnya malah nak cerita lah kan. Macam itulah keadaan dia. Jadi tu antaranya macam kita kerja kan, kita tak boleh lagi dah membiarkan orang melabelkan kita. Itu sebabnya kita pun tak setuju kan dengan orang Kemboja ni yang balun orang Melayu ni. Apa masalah kau cari rezeki kat sini. Lagi satu, nak minta maaf bukan macam tu cara dia. Bila minta maaf, dia dah tahu orang dah kecam dia. Oh, saya sikit pun tak koyak. Peduli apa kau koyak tak koyak, kau kena minta maaf. Kan? Kau kena minta maaf. Tapi minta maaf, kau ayat apa? Oh, saya minta maaf lah jika sekiranya apa yang saya... Apa jika sekiranya memang menggores hati dan perasaan. Jadi nak minta maaf, saya minta maaf atas kata-kata yang saya telah keluarkan. Saya tak sepatutnya cakap demikian. Macam tu minta maaf. Kan? Saya yakin apa yang saya sebut ni akan diviralkan 2-3 hari. Saya bersedia untuk tu. Betul lah cara minta maaf. Nak ikhlas minta maaf ni tak ada syarat. Tapi walau bagaimana pun tujuan tak ada. Minta maaf. That's it. Tu je. Minta maaf. Kau kena tahu apa salah yang kau buat. Kau tahu. Betul tak kan? Minta maaf lah, saya minta maaf. Saya memang datang lambat tu, saya duduk belakang. Macam tu. Kan? Nah, dia takkan beranjak. Aku sebut macam mana pun, dia takkan beranjak. Duduklah belakang tu. Pertahankan duduk belakang tu. Dengan harapan balik orang tak perasan. Dia tu kan. Yang kedua. Yang ketiga. Tadi pertama proses panjang. Kedua komitmen. Ketiga yang kena ada, fokus. Fokus dengan kerja kita. Apa yang kita nak buat. Jangan, tak pastilah.
Tu datang pejabat, weh, hari ni nak buat apa? Lepas tu dah fikir nak buat apa? Hari ni nak pergi mana weh? Nak makan kat mana? Bos tak ada. Nak pergi mana? Oh, dia fikir bos tak ada. Tu sebab kalau kita tengok restoran kan, punya rajin pekerja dia lap meja, lap bawah meja, sapu, kemas sapu 2-3 kali sapu, basuh pinggan berkilat. Rupanya bos dia ada dekat cashier tu. Kan? Besoknya minggu depan tu bos tak ada dah kat cashier, tapi alhamdulillah tetap kerja macam tu sebab ada CCTV. Bukan sebab baik sangat. Konsep ihsan pun macam tu. Konsep ihsan dalam Islam pun macam tu. Kita bekerja seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam tu lah kalau kita tiba-tiba lah hari ni, tiba-tiba ada CCTV, bos tengah tengok daripada pejabat. Kau ingat ada yang lambat ke makan-makan tadi? Tak ada. Mengaku pun. Dia akan datang awal, siap duduk depan, biar bos nampak muka dia, dia akan buat muka paling berkomitmen sekali. Semua benda salin. Tapi alhamdulillah saya tengok tak ramai yang salin. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau Nabi sebut dia terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin, saya anggap dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Ya. Kau boleh amin. Kau tahu tak aku sindir kau ni? Kau tahu tak? Ya. VIP duduk depan pun salin. Kau pula kan? Siapa Jamah ni? Samsul Debat. Okey ke dia Jamah? Okey, dia cerita apa? Sama je dah, kau tak salin. Memanglah sama. Faham? Ya, jadi mana kata fokus pada kerja kita nak buat. Keempat, kita kena patuh pada peraturan dan undang-undang. Mesti ikut disiplin. Tak ada disiplin kita tak boleh berjaya. Saya cakap saya. Kualiti peribadi kena ada disiplin. Disiplin, the do and the don'ts. Setiap tempat ada. Kerana saya yakin yang masuk teras ni bukan semua orang yang terus kerja dekat teras. Ada orang daripada tempat lain masuk teras ni. Pernah kerja jabatan ni, datang ni ayat yang paling kita menyampah sekali. Saya dulu masa saya kerja kat sana, kita tak buat macam ni. Kita buat macam ni tu. Itu salah dia ni. Siapa kau nak tentukan salah betul? Sebenarnya kita kena ikut standards and procedure, ikut tempat kita bekerja. Cek balik file meja, cek balik manual prosedur kerja. Jangan cakap dulu saya. Entah-entah kau kerja sini pun sebab kena buang tang sana, tak tahu. Kau ingat orang tak boleh tahu ke cerita kau kat jabatan lama? Boleh tahu kan? Dan bos sangat alu-alukan kau pergi. Siap pergi. Dia adalah pekerja yang baik, bagus, dinamik dan sangat beruntung kalau dia ada dalam organisasi. Maknanya bos kau tak nak kau. Pergilah kau tempat baru tu. Sebab tak sanggup nak bela kau dah kat tempat tu. Mana tahu? Kan? Macam tu. Kalau bos lama sayang kat kau, dia pujuk. Jangan, tak apa. I naikkan gaji you. Jangan. I akan naikkan you pangkatnya. Sebab bos sayang kat kita. Contohlah. Tapi yang ni tak, ni semua bagus-bagus. Saya tengok dia terpancar, wajahnya bagus. Kan? Kepatuhan pada patut. Kau nak tepuk, aku sindir. Lurus betul staf teras ni. Kan? Tak apalah. Baguslah dia lurus tu. Perempuan dia macam itulah. Kan? Tapi memang betul. Kalau kita tengok ni kepatuhan peraturan undang. Kita lagi satu lagi dalam fail meja. Ingat perkataan yang paling silap dalam fail meja. Bawah sekali. Dan apa-apa arahan yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa. Siapa cakap betul tadi? Itulah perkataan yang paling tak valid sekali dalam fail meja. Kenapa? Sebab dalam dia satu kontrak pada diri sebenarnya fail meja ni. So kalau ada benda yang diarahkan tu boleh masuk dalam senarai kerja, masukkan, update. Bukannya dari masa ke semasa no. Tahu? Yuran boleh naik. Contohnya bayaran sewa rumah lah. Dan bayaran ini akan dinaikkan dari masa ke semasa. Tak ada siapa nak sewa rumah tu. Tak boleh. Dia mesti tetap. Bayaran sewa ada sebanyak RM700 sebulan. Hendak dibayar pada 30 bulan setiap bulan. Dan kadar sewa akan disemak selepas 3 tahun. Contoh. Dia mesti jelas.
Itu agreement. Siapa yang legal background dia faham. Dia masa ke semasa. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kalau dia masa ke semasa, beli sayur bos pun masuk dalam meja. Serviskan kereta untuk bos. Pergi ambilkan surat khabar untuk dia. Tolong apa lagi? Urusan belikan barang dapur, apa pesanan isteri bos. Yang membelinya tu pula dengan harapan dapat naik pangkat cepat. Tak ada. Macam senyap tu makna ada yang kena tu. Tu kan. Dia tak kisahlah, kadang dia bukan bos besar pun. Baru ketua unit je. Kan? Kau ingat kau cik anak Samsul Bat ni. Samsul Bat tu legal advisor, pengarah undang-undang tahu. Terik kau semua aku tahu. Kalau kau masuk, datang dalam bilik tu, datang seorang kan. Kau tahu dia biasa minta cuti dengan siapa? Pegawai mana yang selalu minta dengan siapa? Bos-bos dia dah tahu tau. Kau masuk muka macam ni nak MC ni. Ni ada yang meninggal ni. Kau ingat bos tak perasan ke? Bos perasan. Trik-trik tu semua dah tahu dah. Saya buat kuasa, saya 80 orang buat kuasa. 10 pembantu takbir, penggantian operasi. 10 orang bailiff, 2 PA, Yogesh Shima. 2 PA. Masuk dia tak masuk tu jumpa bos. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Dia pergi jumpa PA bos tu. Bos macam ni okey tak? Bos nak minta cuti ni, kau minta apa pun tak dapat ni, baik-baik kau jangan. Tahu dah. Bawa fail tinggi-tinggi, bawah sekali borang cuti. Ingat tak tahu? Oh tahu. Kan, walaupun pakai Hermes kan, ada sistem tak cuti online. Saya akan tetap suruh staff saya bawa borang cuti tu jumpa, saya minta sign dulu. Baru boleh isi online. Sebab kalau tidak kan dia main isi. Kan saya isi semalam, bos yang lambat sahkan, saya cuti je lah. Oh, dia nak salahkan bos dia. Lepas tu Allah bagi anugerah pada bos ni. Dia ada deria yang ke-6 ke-7. Kadang saya daripada Seremban nak mesyuarat kat Putrajaya tu, singgah minum dululah. Tempat saya singgah minum mesti staff saya di situ. Tak tahu kenapa. Puasa relax, ada 2 van relax minum situ. 2 van. Saya masuk, Assalamualaikum. Salam bos. Kita dah sudah dah. Penuh ni. Trik-trik tu dah tahu, tak salah kan, dah tahu dah kan. Tapi itu dia, tak apalah, peraturan dengan undang-undang kita kena ikut. Sebab kalau tidak, samalah apa yang Buya Hamka sebut apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi kena bezakanlah diri kita dengan kau dengan babi kat hutan tu. Hidup sekadar hidup, tak buat apa-apa. Kan? Kenapa yang kau galak? Nak terasa nak kat kau ke apa? Tak, betul tak? Tak, ni Buya Hamka sebut. Saya ada letak share dalam status saya. Ramai orang tanya saya, apa maksudnya ni? Ada setengah orang yang telah pun mati pada usia 25 tahun tapi dikebumikan pada usia 75 tahun. Ramai orang tanya saya, apa maksudnya tu? Ada orang dah mati dah ketika usia 25 tahun tapi hanya dikebumikan pada usia 75 tahun. Maksudnya 25 sampai 75 tu memang tak buat apa hidup dia, menyusahkan orang je. Itu sebabnya kau nak cuti, elok tu, cutilah. Orang suka kau cuti. Tanya diri kita balik. Kalau hidup kau ada tak menambah, tak ada tak mengurang, makna samalah kau yang mati tu ni. Ada orang dia selesa. Lega dia cuti hari ni. Senang kita orang buat kerja pun senang. Ada. Bila team building, buat team building 3 hari 2 malam kan. Semua orang tak nak grup kan dia. Dia tu berburak sampai ke Johor, berbual. Sebenarnya macam ni. Semua dia tahu. Cerita pasal World Cup, dia tahu. Cerita pasal politik semasa, dia kawan dengan ahli politik tu. Cerita pasal apa? Pasal krisis ekonomi, dia boleh cerita pasal kadar mata wang macam ni. Dahsyat dia. Semua benda tu. Kerja satu benda pun tak buat. Itu kualiti yang kita nak buang. Kita tak nak benda tu.
Kan? Jadi seterusnya yang kena ada adalah keberterusan. Kualiti yang kelima iaitu konsistensi, ataupun selalu ustaz penceramah tersebut istiqamah. Macam saya saudara. Sepatutnya jangan letak Ustaz Syamsul Debat tu. Saudara Syamsul Debat. SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD. Mahal. Takut kau tak boleh bayar. Berani sungguh kalau letak USD ke sini. Jadi saudara Syamsul Debat sebenarnya. Dan saya tak pernah orang yang letak saya ustaz. Lepas tu, dia ni ustaz ke? Ada orang tanya, dia ni ustaz ke? Tak, saya saudara. Tapi masa saya ambil legal dulu, ambil law dulu, saya belajar dulu civil, syariah, semua saya ambil. Kan? Dan saya pecah rekod lah UiTM sebab masa final paper saya dah diterima bekerja. Saya belum habis lagi final paper saya dah diterima bekerja. So saya grad terus kerja. Belum sempat konvok dah kerja. So kau nampak je kampung ni kan. Kan, I'm a qualified lawyer, you know. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. But we have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. So kena ubah diri kita, meremajakan pemikiran kita. So apa yang kena ada? Lagi kualiti apa lagi? Jujur, jangan bohong, jangan menipu. Kan? Kat mana ni sekarang? Oh, saya dekat site ni. Saya tengah jumpa Asnaf ni. Asnaf mana? Asnaf tu yang kita nak bagi bantuan tu. Masalahnya aku kat rumah dia sekarang ni. Kau mana? Membohong. Kau kalau bos kau telefon, kau jangan tipu. Kau cakap je jujur. Kat mana Syamsul? Saya dekat KL ni tu. Ada apa hal? Sebab kebetulan ni memang saya cek barang sikit. Oh ya ke? Berapa lama boleh sampai pejabat balik ni? Dalam bagi saya 40 minit. Okey, datang jumpa saya. Macam tu je. Kau boleh cakap kau dekat site. Saya tengah siapkan paper ni. Berapa lama nak siap? Dalam siap ni. Bos kau tengah mandang meja kau. Tu Pak, jangan tipu. Lagi satu, jangan tipu klaim. Jangan tipu klaim. Nampak? Aku sebut tipu klaim dah gelak. Maknanya apa? Ada berlaku. Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Dia cuma cover sebahagian saja daripada kos yang kita keluarkan. Tapi klaim akan tambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Lepas tu kau bagi makan anak, isteri, suami, makan kat rumah sesama, hasil daripada duit yang kau tipu klaim tadi. Tu sebab kau pandai, laki bini degree, anak bodoh bangang melantun-lantun. Tak, itu cakap betul. Kenapa anak jadi macam ni? Kenapa anak bergaduh macam ni? Kenapa anak tak dengar cakap? Kenapa anak buat benda-benda yang kau tak nak terfikir? Kenapa? Benda yang kita buat balik, benda yang kita rasa alah sikit je. Kan? Tak ada, jangan. Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram tu ada dalam perutnya. Masalah banyak. Masalah keuangan, suami isteri bergaduh 24 jam. Ada benda tak kena, bercerai-berai 2-3 kali cerai. Ada je benda salah kat orang. Ada je benda tak kena. Apa dia? Cek balik. Rezeki yang buat balik. Mak ayah kita dulu susah. Naik basikal, jalan kaki pun ada. Menangis cari duit untuk kita. Tapi anak-anak dia berjaya. Sebab apa? Mak ayah kita sikit tapi berkat. Nak pula yang Selangor, Kelang, yang Jawa ni, Kajang ni semua. Yang berapa ramai yang Jawa kan. Sayur bening je makan. Bukan sebab bening tu sedap sangat. Tapi tu je yang ada masa tu. Pucuk paku. Mana orang tanam pucuk paku? Tak sesiapa punya tepi jalan tu. Nak tunjuk susahnya dulu. Dapat lauk telur pun dah kaya sangat dah masa tu pada orang yang susah. Makan tak tikar mengkuang. Tiba-tiba kita hari ni rasa tak boleh hidup susah. Besar.
Macam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi miskin? Tak, Nabi kaya raya. Kalau takkan Nabi boleh tolong semua orang. Siapa yang datang jumpa Nabi, mesti Nabi tolong. Tak sikit banyak, tak banyak sikit, Nabi mesti tolong. Kecuali ada sehari Nabi tak dapat tolong tu, Nabi kata kat fakir miskin tu, Nabi kata kau pergi kat rumah hujung tu, ada seorang perempuan kat sana, kau minta tolongan dia. Rumah siapa? Rumah Fatimah. Menangis Fatimah bila ada orang susah datang ke rumah dia minta tolong. Fatimah kata apa? Maknanya ayah aku tengah susah sangat ni, apa benda pun dah tak ada sampai kada suruh datang jumpa aku. Fatimah tolong. Fatimah bagi apa? Bagi ni rantai yang jadi mas kahwin dia dulu. Bayangkan. Kemudian ditebus balik. Bila sahabat dengar cerita ni, pergi tebus balik, bagi balik. Tapi Nabi pilih hidup sederhana. Kan? Itu sebabnya dalam Quran sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 1, surah Ali Imran ayat 128 kata, setiap yang hidup pasti akan mati, dan hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan untuk kalian. Barang siapa dapat mengelak daripada neraka dan masuk dalam syurga, sungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Seronok ni, gila lah datang. Tempat best weh. Tempat ceramah ada grand. Bangunan PKPS. Tingkat atas naik lift. Aircon tak ada. Apa yang panas warna atas ni? Contohlah kesenangan yang memperdayakan. Apa kan contoh kan? Betul. Kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni, beli kereta kan? Beli kereta baru. Ambil gambar ni. Pegang kunci besar tu. Ya, alhamdulillah dapat deliver kat customer. Kita punya salesman tu masuk kan. Kita pun macam ni. Kawan kita pun komen, untunglah kereta baru. Bayar bulan pertama dah boring dah. Bulan kedua ada masalah lah, kompresor dia tak tahu apa hal. Kesenangan yang memperdayakan. Hujung tahun rotek mati serentak. Alah, serentakkan kita bini sekali. Time ni lah kau nak mati. Kan? Ya, semenjak dah tak ada tanpa rotek kat cermin ni, berapa ramai orang bawa kereta tak ada rotek? Jangan aku tak tahu. Kan? Ya. Saya tu berapa tahun bawa kereta tak ada lesen, tak perasan. Awak rasa macam renew berapa tahun kan? Rupanya dah 2 tahun mati. Kebetulan pula hari tu ceramah kat JPJ, langsung renew. Ustaz, lesen dah lama mati tu. Dia check dah. Ya ke? Langsung renew lesen. Kesenangan yang memperdayakan. Lawa. Aku nak sangat bini aku lawa. Lawa bini kau, untunglah. Buka tudung, rambut kambang. Betul lah cakap Syamsul Rebat, kau ni kesenangan memperdayakan. Kan, nampak ayu-ayu tudung kan. Sampai rumah gap kerap, la ilaha illallah. Dah macam kodomo layan weh. Apa hal dia ni? Contoh tak, maksudnya tu sebabnya kalau kita mementingkan itu, jangan salah setting. Kesenangan yang memperdayakan. Tu sebab kan, amanah nak kena jaga. Jujur pertama, kedua amanah kena ada. Amanah pertama, tak ambil hak orang lain. Kedua, mengembalikan hak yang sepatutnya untuk orang lain dan tidak mengurangkan hak orang lain. Betul? Amanah. Guna mesin photostat untuk photostat IC anak untuk hantar kat sekolah. Tak amanah. Guna mesin photostat minit mesyuarat satuan penduduk kau. Tak amanah. Guna pen dan alat tulis di pejabat untuk tujuan peribadi. Tulis senarai barang yang nak kena beli. Tak amanah. Kalau benda kecil pun tak boleh jaga, apatah lagi nak menjaga negara. Ayat dia. Macam pernah dengar ayat tu. Benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Lepas tu marah kau tak naik pangkat. Sebab semua orang dah perhati dah kau tak layak naik pangkat. Benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga yang besar-besar? Tu sebab ceritanya. Pembekal Cina datang kat pejabat. Ada pembekal aircon ke apa ke, air ke apa, datang kat pejabat. Dekat-dekat nak raya Cina. Kau boleh tanya, tak ada limau ke? Tak ada limau ke? Apa masalah kau? Mati kau tak makan limau tu?
Soal hal pergi dekat dataran Syalam tu, waktu hari-hari dekat kat Cina tu, melambak, jual lambak tu, beli RM7, RM8 dia satu kotak besar tu. Kenapa nak jatuhkan maruah kita dengan tu? Bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjeng, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati weh kena baham harimau? Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Oh ya. Macam nampak. Itu barulah steady. Kau nak gigit anjing melumpur-melumpur langsung mati, pahal lah. Faham tak saya bagi kan? Minta maaf lah, saya banyak keluarkan pantun. Dan pantun saya tak pakai teks. Mak belagak. Tak adalah gua. Saya kata. Ya. Betul, jaga. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang kena ada? Yang perlu ada adalah jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Macam tadi kan dah tahu program nak start. Samsul Ban nak cepat ini. Kita masuk dewan cepat. Panggil cepat masuk. Ada tadi, Ustaz ni laju sangat nak ambil gambar. Sabar, ceramah dulu. Lepas ni ambil mana lah. Kan? Jangan risau. Saya tahu ke agensi kau nak ambil gambar tu. Membuktikan kau je jumpa Samsul Ban. Cuba pakat. Okey, pakai kamera aku nanti aku share. Tak boleh? Kamera saya pula. Kau bergaduh ke apa? Kan? Contohlah. Saya tahu orang perempuan ni dia lain. Orang lelaki dia tak kisah, dia ambil gambar memang ikhlas. Orang lelaki. Okey. Orang lelaki macam tu. Ambil gambar, okey. Free size. Bukan free size. Okey. Itu je size yang ada. Orang perempuan ambil gambar. Sini. Kawan dia datang, dia pun masuk ni. Cover separuh kegemukan dia tu. Tu sengit-sengit sikit, sengit. Gomok lah banyak cerita kau. Apa yang kau nak cover buat apa? Tak. Sebab apa? Siapa kata gemuk tu tak cantik? Gemuk, kurus tak ada kena-mengena dengan cantik. Nak kurus lah biar cantik sikit. Kalau muka kau tak boleh belah tu, tak boleh belah agak kau tu. Faham? Kadang-kadang suami kan tanya suami, bang saya ingat saya nak kurus sikit lah. Tak payah, abang suka dah macam ni. Minta izin suami. Engkau macam ni dah tak sihat nampak dah. Biar kau berisi sikit, makan lebih sikit. Bila gemuk tu peluk. Steady. Ini tiang kayu ni. Sekarang kau kena kaji balik hakikat gemuk apa. Ibu gemuk tak kita ni? Orang perempuan dia boleh cakap pasal gemuk dekat tempat makan tu aku marah tu. Orang tengah makan, ada satu kali tu tengah makan, ada nasi, ada lauk ayam, ada ni. Dia boleh ambil ulam, timun, sikit sama belacan, dia makan tu je. Yang pakcik ni makan beria ni. Kita pun tanya dia, puan, sikit dia pun makan. Tak boleh saya. Yelah kan dah tua-tua macam ni kan. Umur dia ber-40-an tau. Dah tua-tua macam ni. Pakcik tu tersedak ke tu. Kalau kau tua aku ni apa? Kan? Saya pun itu kontrol jugalah. Sebab dah ramai sangat orang share dalam TikTok. Itu perut dah macam temikai. Bulat, lepas tu korang pula dapat gambar aku dekat TikTok kau crop. Yang seorang ni crop lagi, dah tengok muka je. Tak sanggup aku menengok je. Tu saya kontrol, tak ada dah. Saya minum, tak ada minum air. Saya cut sugar terus, cepat turun. Sugar, lepas tu air lemon setiap hari, lemon kosong. Kontrol makan. Nasi stop. Dia nasi, gula, susu, tepung. 4 ni yang jahatnya, badan naik ni. Nasi, gula, susu, tepung. Saya tak makan nasi, saya makan mi, tepung. I makan mihun dengan nasi sama sifat.
Tapi dia 2 minggu je. 2 minggu pertama je susah. Lepas minggu ketiga, masuk minggu ketiga dia dah okey dah, dia dah lancar dah. Tahu. Saya last makan nasi pun pagi tadi. Dia patutlah. Tapi betul saya kontrol tu, memang saya cut lah. Nasi tu pun saya ambil sikit, kalau ambil pun ambil sikit. Kontrol. Kalau tidak memang tak boleh tahan. Baju ni dah lama tak boleh pakai balik. Betul. Sebenarnya tujuan tu apa? Supaya ringan badan sikit, pergerakan tu gitu cergas sikit. Bangun pagi nak bangun, nak cari tempat bangun. Akhirnya terkorban. Saya pergi Mekah itu, bayangkan dapat hotel Doubletree by Hilton. Tilam dia. Bila kita baring terperosok macam tu. Yang best tu mutawif lah. Banyak dosa tilam ni. Jadi tilam tu berdosa, orang tidur tu tak dosa. Itulah. Jadi apa-apa pun, jaga hubungan satu dengan yang lain. Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Ingat, jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan ni, dia mungkin tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak maki hamun orang, tak, bagus. Tapi ada satu benda tak boleh buang, sangka buruk. Saya cakap jangan tamak, kongsi tak apa masalah kau? Benda baik, contoh ceramah Samsul Debat ini, benda yang baik share dengan orang. Ada makanan rasa tak habis, kita share. Itu maksud saya. Ni cik ni masalah kau? Orang lelaki ni besar kau lah, bukan berani pun. Kan? Jangan tamak, kongsi tak apa, benda-benda baik. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong tak ke mana sombong. Buang sombong itu. Saya sekarang kerja dekat teras. Lagak kau ya. Tak payah. Tak ke mana pun. Penyanyi menyanyi hebat sampai masa tak boleh nyanyi lagu sendiri. Masuk Gegar Vaganza tak boleh nyanyi lagu dia sendiri. Banyak tak kita tengok? Banyak. Sampai masa dia ingat dia dah tak menyanyi dah, tiba-tiba dia jemput pula masuk pertandingan nyanyian tu. Dulu berlakon jadi hero, sekali bawa watak tukang kebun. Dulu heroin, muka tengah URTV, tampal jadi poster. Sekarang watak bibik, saya cakap Indon. Nak cakap apa? Sampai masa Samsul Debat, selama-lamanya kan jadi Samsul Debat. Sahabat saya pun dia pernah puas mikir, macam manalah si Acoy ni boleh ceramah gitu. Saya nama glamour saya Acoy. Dulu masa saya kecil memang Chinese look. Bila dah masuk UiTM dah jadi ala-ala hero Jawan tu. Kau memang kan, kau bab mengutuk orang memang kan, tak boleh sorok kan. Sehingga muka-muka memang tidak lah. Apa masalah kau? Tak ada lah. Kawan-kawan saya dulu kat UiTM memang ramai panggil Acoy. Orang tahulah, kalau debate Acoy. Takraw pun orang panggil Acoy. Saya dulu takraw. Main takraw. Tadi kawan saya, Sahak baru share gambar takraw saya. Saya tak percaya je gambar saya. Masa tu blocking macam mana kan. Lepas tu masuk je semester 1 degree, lutut problem. Itu masuk debat dengan pidato pula. Tapi bukan tu sebab saya dapat Samsul Debat tu. Bukan. Bila saya keluar daripada universiti, saya dah mengajar debat. Saya tak nak, bila masa saya jadi pengarah undang tu, saya dipanggil ceramah, saya tak nak pakai nama rasmi jawatan saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat untuk panggil ceramah. Saya tak nak benda tu, konflik. Sebab kita kerja kerajaan. Saya tak nak. Jadi apa saya buat? Setiap kali saya ceramah, saya akan pakai nama NGO saya. Penceramah pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, Adam. Jadi bila saya ceramah dekat satu surau tu, surau Puncak Setiawangsa KL ni, tempat orang memang elit lah kan. Penganjur tu dah terlupa nama saya. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dia tanya saya, Ustaz dah biasa keluar TV belum? Keluar TV selalu, nak masuk tak muat kata. Saya kata, aduh Ustaz ni main pula, dia kata kan. Tapi lepas tu lah saya diperkenalkan. Itulah ringkas cerita dia.
Lepas tu sahabat-sahabat saya, Alhamdulillah, tanya sahabat saya, okey lagi jumpa, okey. Cuma jarang pak jumpa. Hari tu minum pun tak ajak kan. Tak tanya, kalau kebetulan kita kat situ boleh je singgah kan. Ramai kawan-kawan saya yang baik-baik, bagus-bagus ramai. Saya kawan-kawan yang macam ni, okey, ada kawan sekolah lu, ya Allah. Lama tak jumpa kau, ya Allah. Sekali jumpa, direct selling. Aku nak sepak kata. Datang kawan-kawan nak cerita pasal apa kan, dia bawanya aku kalau boleh tak nak kaya seorang-seorang, nak kaya dengan kau. Sampai sudah tak kaya ni kan. Kita pun kejar. Tu nak pesan kat semua, kita ni dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya. Tak usah kejar kaya, tak usah. Sampai bila pun kita takkan dapat mencapainya. Sebab kaya tu sendiri tak jelas. Apa kaya? Kaya tu apa? Apa kaya? Ada orang macam arwah abah saya kata, abah kaya ni, kaya apa? Kaya daging. Arwah abah saya gemuk, potong besar. Abah kaya daging kata. Abah saya bergurau. Kaya dengan anak-anak. Ada anak 5. Kaya dah tu. Tanyalah orang yang belum ada anak. Tanya orang yang belum ada anak. Nak sangat ada anak. Betul. Dapat seorang anak pun dah kaya sangat dah. Tu saya kata, ambil je anak angkat. Ambil anak angkat. Tapi ada orang cakap, susah anak angkat ni besok kalau tak, cari, pilih betul-betul. Sebab ramai orang bila ambil anak angkat, masa tu rezeki dia mengandung. Nak jaga. Ada. Cubalah mana tahu kan. Kalau nak ambil anak lelaki, senang sikit. Anak perempuan susah. Apa benda ni? Tak memandai teori. Tak buku mana baca pun tak tahu. Jangan sombong jangan sombong. Jangan belagak. Samsul Bat berapa tahun nak belagak Samsul Bat? Sampai masa Samsul debik, Samsul debab, debu semua keluar. Lepas tu ada ceramah lain pula. Kan? So kena terima. Hakikat tu saya kat dengan orang rumah saya. Abang ceramah ni sibuk ni 3-4 tahun je lagi. Besok abang dah tak ceramah, duduk rumah jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah kata. Betul tak? Sampai bila? Kan kita tak payah nak melengkap langit, kita akan popular, kita akan orang nak kita sampai bila. Sekarang memang saya ceramah. Saya dah tak ada kerja, saya ada pension itu kan. Saya dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah kan. Ada dah satu hotel kat Shah Alam ni, aku tunjuk kad pesara boleh pakai. Ustaz yang buat kakak boleh. Kau boleh sound aku macam tu. Ada hotel dia tak ambil kan. Tapi tak apalah. Maknanya taraf kita apa? Tak ada benda nak kita nak banggakan. Dan sampai masanya saya baru ni terfikir. Saya bawa family saya pergi umrah, bawa anak pergi umrah, bawa pak saudara, mak saudara pergi umrah. Tapi satu, macam yelah kita nak kesal tak boleh kan. Arwah abah saya tak sempat rasa. Jadi mana kata, tu sebab kalau ada mak, ada ayah, appreciate lah. Tu sebab ada orang Allah bagi rezeki apa? Allah bagi rezeki kahwin cepat. Jabatan ni pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jabatan ni panjang, lambat kahwin, tapi jodoh dia terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jabatan, sebab Allah bagi dia peluang, dia tak kahwin sebab dia boleh jaga mak ayah dia. Ada orang tu jabatan dia dah lah pendek, banyak kali pula, tu pun rezeki. Kan? Banyak kali dia kahwin. Kau memang tak faham ke apa? Lambat sikit kat situ tengah menganalisa. Tu saya kata, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. So jangan sombong-sombong. Kedua, pertama jangan tamak, kedua jangan sombong, ketiga jangan dengki. Dengki inilah yang banyak menjatuhkan organisasi. Oh dia ni tak betul. Dengar nama, dengar si Liza naik pangkat. Mana Liza? Patutlah Liza duduk seorang-seorang. Sian Liza. Tak adalah. Ni contoh, bukan nama sebenar. Dengar-dengar Liza naik pangkat. Dengar-dengar, bila aku dengar dalam minggu depan keluarlah surat ini. Oh tak boleh jadi ni. Sebelum surat keluar mesti jumpa bos. Bos, saya ada benda nak cakap ni. Saya bukan apa bos, saya tak kisah. Nama saya tak naik tak apa bos. Satu perkara bos kena tahu. Kalau boleh bos, kita nak bincang semua. Kita dah bincang semua, dandan je. Kita semua berpandangan kalau nak naik, kalau siapa pun, tapi jangan Liza.
Sebab Liza nampak je baik pakai tudung hitam ni. Contohlah orang yang menghasut bos ni. Orang yang hasut bos ni dia macam itulah dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tapi Liza ni okey, tak ada hal. Ni tempat lain. Dia hasut jadi bos. Kenapa pula? Dia cakap bos tak guna, pendek, boncet, semua dia sebentar. Dia balonnya bos tu. Kamu ni agak-agak lah. Betul bos ni, tapi saya sekadar beritahu je lah. Saya just share untuk kebaikan organisasi kita lah. Okay, Assalamualaikum. Nampak macam mulia sangat. Macam ni lah setan tak kepala ni. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita dalam hati tak rasa apa-apa. Dengar saya cakap sahabat kita dia naik pangkat, dengar-dengar dia naik pangkat, tapi dalam hati tak rasa apa-apa. Hati kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar bos pergi haji tahun ni, bagus lah. Tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Habis sepatutnya mana? Bila dia dapat kegembiraan, kau gembira sama, itu baru tak dengki. Dengki apa maksudnya? Terima kasih kerana bantu. Dengki, jealous. Masih sangat-sangat membantu. Kau ingat aku tak faham terjemahan bahasa Inggeris? Jealous apa? Dengki. Okay. Tak, apa maksud dengki? Tak boleh tengok orang lain lebih. Yang seorang lagi iri hati. Itu seerti. Tapi maksud tadi betul. Tak boleh tengok orang lebih, tak boleh tengok orang berjaya. Satu definisi ni kalau kita ambil maksud ni macam mana saya bagi tahu, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya. Dengki samalah artinya. Geram dia nak menyalin, tak dapat. Cepatlah. Orang salin ni. Menyalin sampai bocor-bocor buku, nyampah aku. Dengki samalah artinya dengki. Allahu Akbar. Tak payah lagi lah, nyampah aku. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Orang lain dapat sebab Tuhan izin. Kita jangan petikai dia yang dapat. Kenapa kau marah dia dapat? Orang bagi kat dia, bukan dia. Aku yang dapat tiba-tiba ni, pesan ni, surat ni tiba-tiba ni. Tak, ada orang bagi kat dia. Kenapa orang bagi kat dia? Allah gerakkan hati bagi kat dia. Kau mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan, itu dengki. Tanpa sedar kan? Cuba kalau kita dapat sesuatu, rezeki, muka kita tak adalah boleh belah sangat. Dapat suami, muka sebiji macam Fatah Amin. Contoh, orang yang dengki cakap macam ni sampai kat telinga kita, tahap ubat guna-guna dia bagi kat lelaki tu. Terasa tak hati kau? Terasa. Sedangkan si Fatah Amin ini jatuh cinta pada kamu, Fazuri, sebab kau bukan Fazura. Dengan sepenuh hati dia sayang kat kita. Kita tak ada pun cekik-cekik dia paksa dia kahwin dengan kita. Macam itulah kalau kita, Nabi dalam khutbah terakhir, Nabi sebut seperti mana kamu tidak suka diri kamu disakiti, usahlah kamu menyakiti orang lain. Itu Nabi pesan. Betul? Itu sebab saya kena habis awal bagi peluang orang ambil gambar. Kalau tidak ada sakit hati, nampak tak ambil gambar. Jangan risau, ada masanya. Gambar tegak 50, gambar rebah 150. Masukkan dalam tabung kebajikan teras.
Tu yang saya jumpa dekat Mersing tu, memang ikhlas ambil gambar. Ustaz, kita selfie boleh? Boleh. Pakcik tu tarik saya, dia pegang saya ni, tenang Ustaz, tapak tangan ni. Subhanallah, saya simpan dalam hati Ustaz. Falsafah. Falsafah kata. Betul, wallahi. Kau simpan, ambil gambar, simpan dalam handphone. Berapa ramai yang pergi cuci balik kat kedai. Lepas tu handphone kena format. Bangang bodoh, dia punya bodoh. Yang bodoh siapa? Yang bodoh yang tak pergi print kat kedai pun suruh. Pergi simpan, lepas tu berat hang. Telefon hang. Dah segala untuk nenek kau masuk dalam tu. Betul tak? Kita dulu ambil gambar, lepas tu paling saya tak faham, lepas tu bergaduh. Berebut nak share, tunjuk orang. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kau tengok belakang macam mana kau cakap? Kita dulu ambil gambar, zaman kita dulu ambil gambar pakai filem tu. Kodak tu jenama, tak boleh sebut. Aku puas nak cover. Dia tak taja camah kita petang ni. Tak kisahlah. Yang kaya 36, yang sederhana 24, yang miskin susah 10 atau 12. Masa tu ambil gambar, kita pilih spot tau. Sini tak nak, sini tak cantik. Wah, sini okey, sini okey. Kau jangan ngigil kau tangan kau. Bergegar gambar nanti. Dulu beli 36, pap 37. Wih, ada lebih lah. Wih, berlebih lah. Sekali sampai 42, confirm salah pasang. Jadi semua gambar tak jadi weh. Dulu, lepas tu gambar bila dah cuci, kita susun dalam album. Adakah kau tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang nampak? Tak ada. Kenapa nak share? Kenapa nak tunjuk kat semua orang? Kenapa? Gambar pegang tangan husband dekat handbrake. Pegang. Dah lah cara ambil orang. Pegang. Tetap. Oh, imamku. Saya baru masuk dalam status saya semalam. Kan? Kalau nampak lelaki handsome, oh imamku. Habis kalau yang tak handsome tu, pengusi hadap kematian, Tok Siak. Geram betul aku orang perempuan ni lah. Okey, jadi kita jangan dengki dengan orang. Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kita tak dapat semua benda. Kita dapat yang angkat. Kita tak dapat APC. Adakah anugerah Hikmat Cemerlang? You all? Ada juga? Ada kan APC. Pas dia. Macam dia je kerja. Kita ni apa weh? Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Sebenarnya anugerah Hikmat Cemerlang ni bukan apa pun. Cuba tengok. Anugerah Hikmat Cemerlang dapat apa? Pertama, anugerah Hikmat Cemerlang yang pertama dapat apa? Nampak? Dia sebut duit sebut nama duit. Jangan mata duitan sangat. Sijil dulu. Duit tu iringan. Faham? Bukan banyak pun. Berapa? 1,000. Tak dapat. Macam mana nak tukar tajuk ni? Anugerah Hikmat Cemerlang APC patut dapat sijil dan hadiah iringannya duit RM1,000. Oh, makna dapatlah duit, cuma tak sampai. Yelah, anggaplah. Kan tak dapat tak apa, tu mungkin Tuhan ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Tuhan tak bagi kita anugerah Hikmat Cemerlang. Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang sehari. Kau tak payah nak geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Bukan main apa benda. Itulah dia. Sebelum kahwinan kau nak cek suami macam mana? Cakap ciri dia macam mana? Pertama, jantan diamlah, aku tanya perempuan.
Bila tanya dia tak nak jawab. Orang tanya perempuan dia sebut nak jawab. Pertama apa? Apa dia? Apa dia? Lagi apa dia? Kelakar. Lagi? Ha? Tak mokok. Okey, lagi? Integriti. Huish. Patutlah kau datang khusus hari ni. Funny, dia nak yang kelakar, dia nak yang sweet, yang romantik. Tapi masalahnya bila dah kahwin dia lupa semua tu. Orang perempuan sakit beranak lupa. Bila suami, sayang, main pegang tangan. Ni apa nak ni? Nak mati ke apa? La ilaha illallah. Bila suami buat kelakar, tak boleh ke dah hidup abang ni, cuba abang serius sikit. Jangan sampai romantik, sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti wife you kat rumah happy kan, gelak hari-hari, seronok dengan you kan. You aja cakap macam tu. Hakikatnya you aja appreciate I. Apa kau cece apa? Mana feeling tu sampai lah. Melastik ke hatimu. Oh, iya. Betul tak? Jangan. Tentu hikmah. Ataupun mungkin Tuhan bagi anak yang baik. Anak kecil je. Balik rumah. Mama. Maklum Malaysia Alam. Mama. Mana mau dia mak. Kampung mana? Jeratuk. Kampung mana lah nek? Tiki Jalabu, Bombat. Mama. Ajar bibi, mama. Nenek kat dapur. Nenek kat dapur. Tak apalah, janji ada gelar, tak apalah. Saya nak tanya kan. Dalam bab ni kita ni. Pasal tiba-tiba aku hilang blank ni. Pasal apa tadi cerita? Pasal mama punya hal lah ni. Anak kecil dia cakap, Mama tak sihat Mama nak makan ubat ke belum? Allah, baiknya. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk parut ni kombong tu. Orang kombong ni sejuk parut tu. Mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, anak mama ke macam tu. Kena nak mama. Mana ada? Ni ingat dia je dia perut. Orang lelaki dia perut juga. Nampak? Tuhan bagi macam tu. Tuhan bagi keluarga kita sihat. Semua sihat. Alhamdulillah. Nampak? Hikmah. Seterusnya, tanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Kemudian ciri seterusnya, respon kita mesti positif. Ni tak betul, ni salah. Kita nak buat kursus ni. Alah, buat kursus hari apa? Ni hari Rabu ni buat kursus. Kat mana buat kursus? Alah, tak ada tempat lain ke? Ada je negatif. Situ aircon rosak lah. Contohlah. Aircon okey tak okey? Asal sini panas? Kau nanya penceramah ke tu? Tak kisahlah kan. Tak contohlah kan. Jadi makna kata kalau kita tengok daripada aspek tu, respon kita positif. Kadang tiba-tiba pihak pengurusan tampalkan notis. Mulai berapa bulan semua staf teras tidak dibenarkan pergi bini. Semua hendaklah pergi bini dan mestilah macam ni. Wah, ada tak apa. Tak benda lah. Marah kawan tersebut. Benda lah, dia tak faham kita ke apa. Nyusahkan orang ni. Mati lagi baik lah. Marah. Yang seorang ni lagi best. Korang muda buatlah. Abang dah naik penjen. Yang seorang tu pula. Kita pun baca balik. Kalau dia nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Seterusnya, ikhlas. Kena ikhlas kerja. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu.
nak mendalam lagi, buat sesuatu ni bukan mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan pada Tuhan je. Tu sebab mak-mak kita dulu, zaman kuni kenara dulu, bila tolong orang kan, lepas tu orang minta, bila dah tolong tu, tuan rumah ni cakap apa, terima kasih lah kau tolong aku. Tak ada apa-apa lah, kau ni mengada lah, terima kasih, kena marah, terima kasih. Itu ikhlas. Kita kerja teruk-teruk tak naik pangkat, kita kerja teruk-teruk tak dapat APC, kita kerja teruk-teruk tak dapat bonus, kita kerja teruk-teruk, serah pada Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Dulu berapa ramai orang yang minta kerja dekat teras ni, isi borang. Apa kau cakap? Aku kalau dapat kerja ni, aku dah tak fikir apa dah. Aku tak nak minta apa dah. Minta-minta lah dapat kerja. Dah dapat kerja kau lupa. Asal dia naik pangkat? Asal dia ni? Dulu kau cakap kau dah dapat dah. Jadi simple je. Kalau tak dapat pun jangan mungut. Tuhan bagi benda lain. Contoh malam tadi, berapa ramai yang terlelap tengok TV? Terlelap, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi. Alah, kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kecewa dia hidup. Tak ada. Nampak tak? Sebab kena hati-hati. Dalam hidup kita ni, macam saya kata tadi, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Hari ni, contohlah, katalah lepas ni dapat ambil gambar. Contoh kan, ya Allah, tak tahu macam mana dia punya gembira tahap gaban dia. Orang tu ambil gambar, terima kasih. Sampai rumah tak ada gambar tu. Kau tekan apa tadi bodoh? Dia marah kawan dia. Sebab pada dia bernilai sangat benda tu, betul tak? Iya. Tu buat saya kata tadi, kadang ada satu benda tu, itu menyebabkan kita bahagia. Kita share dengan family kita, mak saya minat sangat. Itulah, peminat saya semua tu tua. Ramai tu tua. Ambil gambar, Ustaz, nak. Makcik ni kat kampung, saya tak nak sebut lah kampung mana, ambil gambar. Dahsyat dia, macam ni lah tangan ni. Aku kata, makcik ni peace. Kan? Awak pun macam ni. Tak peranyat macam tu. Tak apa. Ambil lah gambar kang. Tapi macam saya kata tadi lah, bahagia ni pula. Bahagia ni pula bukan melihat pada apa yang kita ada. Ingat. Bahagia bukan tengok pada apa yang kita ada. Oh, ada kereta besar, ada motor, ada duit, bahagia. Siapa cakap? Orang tu ada kereta besar, rumah besar, duit banyak, cerai. Bergaduh. Berebut anak dekat mahkamah, bertahun-tahun berebut. Anak tu tak tahu cakap apa dah. Pening pula anak tu. Maknya hantar pergi sekolah, balik anak dah tak ada. Bapak dia jemput tengah hari tadi, bawa lagi, bawa pergi mahkamah, panggil polis, bapak je bawa lagi pergi tempat lain. Lepas tu maknya pula ambil budak tu. Mana bahagia? Duit banyak, kita banyak, kelulusan tinggi. Bahagia kat mana? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri aku ni tak cantik sangat, tapi pada aku cantik gila. Kau jangan kacau keluarga aku. Tu Itu sebabnya saya cakap kan, masa saya bagi kursus, ada seminar satu tu tentang cabaran rumah tangga abad ini kan, saya bagi dekat Setiawan Perak. Saya jumpa Bucu Faizal, tajuk tu lah. Masa tu buat dekat Tanjung Uda River Resort Setiawan. So 3 masalah. Pertama, tak mampu, tak ada duit. Masalah sebelum kahwin ni, tak ada duit. Bila tak ada duit, dia buat loan, personal loan, pakai interest. So masalah lah. Kahwin lagi dah tanam dengan benih yang tak baik. Kedua, tak layak. Tak layak ni apa? Apa benda pun tak tahu. Bangang serba-serbi. Semayang tak apa, tak ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Nampak? Dan termasuklah kata kata Dr. Nik Salida, orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Dah ramai. Berapa ramai orang panas baran kahwin?
Depan kita elok macam tak ada apa-apa. Oh, dah dapat kita tengok panabaran, lempang, sepak, dera. Paksa sana, paksa sini. Berdarah-darah hari-hari. Dan yang ketiga, ikhtilat. Tak jaga batas hubungan. Bukan kata tak jaga batas hubungan tu baru bertunang tak jaga. Sebelum kahwin lagi tak jaga. Lelaki dengan perempuan lain, perempuan dengan lelaki lain. Kat tempat kerja tak jaga batas ikhtilat. Banyak. Pagi tadi Dr. Hushim ada saya terdengar kalau sempat tengok TikTok Dr. Hushim ni yang salah seorang kaunselor kan, dia kata menangis suami ni sebab datang suami ni mengadu dekat dia yang isterinya curang dengan lelaki lain. Jangan ingat curang ni lelaki aja. Isteri ni curang dengan lelaki lain. Curang dengan lelaki lain dan suami pun dapat tahu. Curang bukan sekadar curang lagi dah. Sampai terlanjur. Dan bila suami dapat tahu macam mana? Itu juga ihtilat. Jaga ihtilat batas tu. Jadi kalau sikap kita tak ada apa yang kita ada, kita jaga. Jaga isteri kita, jaga suami kita, jaga keluarga kita, benda ni takkan berlaku. Tu cerita dia. Jaga. Kita hanya akan tahu nilai sesuatu bila benda tu dah tak ada kat tangan kita. Tu je. Masa tu lah terfikir, dulu elok bergurau, elok duduk rumah. Kalau macam ni lah aku tahu, biarlah aku hidup susah daripada hidup senang. Kalau hidup senang macam ni yang aku tanggung. Ada berapa ramai mak ayah kita dulu makan hati kamu kurang, bahagia. Duit apa pun tak ada. Ingat lagi saya balik rumah, mak, cikgu minta duit yuran tu berapa ringgit? RM12.50. Letak atas meja. Mak ada tak? Letak je lah. Mak marah. Letak atas meja. Saya yakin ramai antara kita semua macam tu. Esok pagi nak pergi sekolah, tengok duit dah ada atas tu. Mana mak kita, ayah tempat duit, kita pun tak tahu. Mak kita bukan senang sangat. Dia bukan kita kaya, tapi cukup. Nampak tak? Jadi kalau kita nak kerja berintegriti ni, tujuannya apa? Sebab kita nak mengejar satu yang disebut sebagai keberkatan. Mengejar keberkatan. Tahu tak apa? Fill in the blank. Aku sebut ketan. Apa? Ketan? Kau ni lembab lah. Aduh, susah betul lah. Kan? Bukan senang ataupun ceramah nak ceramah pukul 2. Samsul Amri Ismail ni sebelum bergelar Samsul Bab memang pada dulu kalau ceramah kat Ilim ke ataupun di Serah ke, ceramah kat khusus-khusus, tak kenapa nasib aku manjang dapat pukul 2. Samsul ni kau pagi-pagi rugi bagi dia petang. Tuan buat petang buat macam mana? Macam tu lah. Nasib lah. Kalau jam aku salah kau korang. Faham? Tak adalah, okey. Lain kali panggil lagi. Lepas ni kita buat team building pula. Okay. InsyaAllah saya kosong dalam bulan 6 tahun depan. Bulan 6 ke atas. Hari-hari ceramah tak ada kerja lain. Aduh, pening kepala. Ya, tapi macam mana pun macam kata tadi, sikap kita terhadap apa kita ada itu dia. So nak kejar keberkatan. Bila integriti kita jaga, baru dapat keberkatan. Kalau tak jaga integriti, macam mana dapat berkat? Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Satu, yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Dia sikit cukup, banyak boleh sedekah bagi tolong orang lagi. Itu berkat pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah, nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri, dah saudara, biar abang sambung. Suami sambung ni, basuh dengan baju korporat ada logo teras. Baju uniform pejabat pun tak buka lagi. Bahagia tak perempuan suami macam tu? Bahagia, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy dah. Tuan suami balik nak ambil ni kan, voucher spa muslimah ni, hari Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Pergi. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je kau bayar lah sendiri. Ajar menjantan. Tak adalah abang dah bayar dah. Apa? Dia dah bayar. Ataupun suami balik, sayang, apa dia? Pancu air. Kita minum. Dah lama kita tak minum petang sesama. Ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita.
Kuih lambang kasih sayang, kuih apa bang bawa tu? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Tu kau tengok dalam plastik tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal macam tu kan. Kuih cakui macam tu kan. Kau pun baru tahu kan. Kuih kapal tu kuih cakui. Siap-siap dua sambil silang makan. Iya. Nampak kan? Bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Itu pun satu keberkatan tau. Anak kita dapat nombor 1 dalam kelas, nombor 3 dalam kelas dia 50 orang pun kita happy. Sahsiah terbaik dapat anugerah anak kita. Anak kita dapat anugerah pakaian terbersih pun happy dah. Orang perempuan dia boleh menitis tu air mata dia. Menitis air mata tengok anak konvo je. Anak kita dah konvo dah. Suami kata kau kawal perasaan kau ni konvo tadika ni. Kau konvo kolej, konvo universiti, kau jangan malukan aku boleh tak? Tak, orang perempuan memang macam tu, dia mudah tersentuh. Budak tu kecil-kecil dah pakai robe apa semua kan. Yang keempat, tanda keberkatan rezeki apabila suasana kejiranan kita dengan jiran, suasana tempat kerja dengan kawan-kawan sekerja, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu tanda keberkatan rezeki juga. Semua orang nak tolong kita. Aku nak cuti ni, kau boleh cover aku. Tak apa-apa, kau pergilah cuti, tak apa, aku tolong kau. Keberkatan. Kelima adalah apabila kita senang nak buat benda-benda baik. Kan? Kita nak cari sukarelawan ni, nak bantu mangsa banjir dekat section Shah Alam ni. Siapa yang boleh bagi nama, cepat-cepat bagi nama. Jadi senang buat benda baik. Senang nak sedekah, senang nak solat, senang nak mengaji, senang nak buat benda baik. Tadarus pun dimasuk tiap-tiap tahun. Contohlah. Keenam, apabila rumahnya sering kali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah dia. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira, tu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Tak, bukan tu bukan. Dia yang tetamu datang ni, kita bawa dia masuk, jamu dia makan, saudara-saudara kawan-kawan kita yang kita kenal ataupun tak kenal dia musafir datang, kita bagi dia makan. Itu tanda keberkatan rezeki. Itu sebab jangan halau. Waktu hari orang datang tu sebenarnya, orang datang kita bagi dia makan walaupun hanya seteguk air. Itu sebenarnya berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi tuan-tuan dan saudara, saya nak tutup dengan beberapa hadis. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nabi sebut dah, kenal dah kita, tak pernah cukup. Hadis yang kedua, Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Maknanya cari yang halal. Dalam hadis yang ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya, boleh kaya apa je? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hadis seterusnya, Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Maka kamu akan bersyukur dengan apa yang kamu ada. Tengok orang lagi susah, nak pula kerja dekat teras, kita tengok asnaf ni susahnya tahap mana. Patut kita, ya Allah, nasib baik aku tak macam dia, ya Allah, syukurlah Allah. Dan Nabi juga sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Sentiasa yang memberi itu jauh lebih baik pada menerima. Jadi ini pesan saya pada suami isteri, lelaki wanita. Saya nak pesan, dalam rumah tangga, kalau kita sibuk cakap apa yang kita tak dapat, kita takkan bahagia. Tengok mak kita, daripada kita kecil susah dulu, mak kita bagi. Bila tua, anak-anak bagi pula kat dia. Maknanya memberi itu sebenarnya lebih membahagiakan. Bila komplain, saya tak dapat tu, orang tu dapat macam ni, saya tak dapat ni pun, awak ni, sampai bila pun lah takkan bahagia. Dan ingat, dalam menjaga organisasi ni, kan, mana hadis tu takat tu lah, ada satu kata-kata dia nak cakap, dalam organisasi, jaga organisasi ni baik-baik. Ni tempat kita cari rezeki. Kalau kita saling jatuh-menjatuhkan, takut organisasi jadi tak relevan, akhirnya teras ni tak wujud lagi dah. Jaga. Integriti boleh menyebabkan agensi tu boleh ditutup, boleh dibubarkan, lepas tu diserapkanlah kita ke entah mana-mana tempat, lepas tu jadilah kita macam gelandangan dekat tempat orang. Tu yang kita tak nak.
Jaga elok-elok biar kita kekal relevan. Ingat tu. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi nak jalan jauh, jalanlah sesama. Tanyalah orang yang dah lama kahwin. Kenapa dia boleh bertahan lama? Sebab dia jalan sesama. Balik dengan pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu kaedahnya. Faham? Dan hidup kita ni, akhirnya hidup kita ni adalah antara B and D. Birth and death. Hidup kita antara B and D. Antara B dan D. B, D. Birth, kelahiran. Death, kematian. Antara B dan D ada satu huruf lagi antara tu, tengah-tengah tu. Huruf apa? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih hidup berintegriti, insyaAllah senang hati, tak payah risau. Sekali kita terima duit rasuah daripada orang untuk tolong luluskan benda-benda yang tak sepatutnya, sampai akhir hayat pencen, nampak orang tu, kita akan rasa malu. Kita rasa bersalah. Alamak dia ni, alamak dia nak apalah ini, aduh kenapa lah. Kita dah ambil duit dengan dia. Jangan susahkan hidup kita. Jangan. Hiduplah dengan penuh integriti. Ingat Nabi pesan, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Bagus. Itulah siapa suruh tak jadi dek. Yang tak catat memanglah tak dapat. Baik, teliti dan sempurna, tu Nabi pesan. Okey? Jadi maknanya integriti tu Nabi dah beritahu dah. Lama dah Nabi dah beritahu. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Saja je kan, saja je. Tenang-tenang air dia laut, sampan calok balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput, rasa nak junjung.